Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Okay, korang mesti dah pernah dengar kan tentang produk Scarlett. Ya, sekarang ni ada pakai produk ni lebih kurang dalam 2 minggu dah. Jadi yang bestnya, produk Scarlett ni bila kita dah pakai satu set, complete set dia, apa yang saya perasan, kulit saya makin lembab tau. Yelah, kalau kita tengok facial wash dia ni, dia ada glutathione, dia ada aloe vera, rose petal dan juga vitamin E. Kita tahulah semua tu fungsi dia adalah untuk mencerahkan, melembabkan. Dan juga vitamin E memang sangat-sangat bagus untuk kita punya kulit kan. Dan rose petal pula fungsi dia kat sini adalah untuk menyegarkan kulit. Dan yang paling best, lepas dah cuci muka ni, kita pakai pula serum dia. Serum dia ni, dia boleh mencerahkan wajah kita dalam masa yang cepat dan juga selamat. Memang best gila weh. Hari tu adalah juga, macam ada bekas-bekas jerawat kat sini tau. Dan pakai serum ni dalam seminggu lebih macam tu, bekas-bekas jerawat ni dah hilang tau. Tapi jerawat yang baru lah, bukan jerawat yang lama-lama macam dah tinggal parut macam tu kan. Dan yang paling best, perasan bila dah pakai ni, pori-pori yang besar kat sini ni dah tertutup kecil tau. Dan bila apply kita nak make up tu memang smooth gila. Brightly Ever After Serum ni juga, dia bertindak sebagai antioksidan dan juga anti-pollution. Cara guna dia pun senang je tau. Kita akan teteskan 2 ke 3 tetes macam tu je dan boleh sapu ke seluruh muka. 2-3 titik je dah mencukupi dah. Dan bila malam menjelma, akan pakai Brightly Ever After Night Serum. So far memang tiap-tiap malam lah akan pakai ni sebab bila esoknya kita akan rasa macam kulit kita smooth je, lembut je bila kita dah basuh muka pagi-pagi kan. Jadi krim malam dia ni pun sama juga, dia ada glutathione yang mana dia merupakan antioksidan yang boleh mencerahkan kulit. Dah tu kulit pun makin bersinar dan juga tona kulit pun makin sekata. Dalam krim malam ni juga, diorang letakkan natural vitamin C. Jadi fungsi natural vitamin C dekat sini adalah untuk melindungi sel kulit daripada radikal bebas. Jadi pada malam tu lah dia nak rawat balik kulit kita. So that's why lah kita akan apply krim malam ni. Dah tu dalam ni juga dia ada green caviar, aqua peptide glow, pore away. Jadi fungsi-fungsi dia ni adalah untuk merawat kulit kita pada malam hari tu. Jadi cara pakai pun senang je. Lepas kita dah apply dah serum yang ini tadi, kita apply lah pula krim malam ni kan. Jadi untuk complete set dia, dia ada satu lagi Brightly Ever After Cream Day. Yang ni untuk pakai tengah hari lah. Kalau nak pergi kerja ke apa, apply lah dulu sebelum kita pakai makeup semua kan. Jadi terima kasih untuk Scarlett sebab dah taja video kali ni. So sekarang jom kita dengar kisah kita pada kali ini. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okay, kisah seram pada malam ni, kita nak sambung kisah seram pendamping keluarga ex-boyfriend. Ex-boyfriend yang dimasukkan di sini adalah ex-boyfriendnya Tihani ataupun lebih dikenali sebagai Tia. Jadi part 1 dengan part 2 hari tu kita dah settle kan. Dan untuk korang yang masih belum tonton part 1 dan juga part 2, korang bolehlah pergi tonton video tu dulu sebab video ni adalah sambungan daripada cerita hari tu. So video kali ni kita dah masuk part 3 dah kan. Okay, kita recall balik cerita hari tu. Tihani ni dia bercinta dengan Hakim dan dia selalu jugalah melepak dekat rumah Hakim tu sampai ada satu hari dia ditegur dengan sesuatu yang katanya bila sesuatu tu dah tegur dia bermakna dia dah diterima dalam keluarga tu. Yelah, sampaikan Pak Belang yang kita tak nampak tu boleh suka dengan Tia ni, suka masakan Tia ni dan ikut Tia balik ke rumah kan. Ingat lagi tak? Jadi video kali ni adalah sambungan kepada cerita hari tu. So dah sedia? Jom kita mula. Okey, ada satu malam dia dapat panggilan telefon daripada Hakim. Masa tu Hakim call dia dan cakap dengan dia cepat-cepat datang ke rumah dia malam ni juga. Bila Tia tanya kenapa nak pergi malam-malam macam gini kan, dah tu Hakim cakap dia nak minta tolong Tia untuk bersihkan rumah dia, untuk kemas rumah dia. Ingat lagi tak, masa ni pembantu rumah yang ada dekat rumah Hakim tu dah melarikan diri. Jadi Tia ni lah yang tolong dekat rumah tu, tolong apa yang patut macam masak ke kemas-kemas macam tu kan. Dan dia
sendiri pun dapat upah sebenarnya. Dah tu Tia ni pun macam terfikirlah juga kan, dah kenapa nak pergi malam-malam macam gini, semata-mata nak kemas rumah kan. So dia pun fikir positif je lah. Dia fikir mungkin si Hakim ni ajak kawan-kawan dia datang ke rumah, lepas tu lepak-lepak sama-sama, main game sama-sama, dah tu berselerak rumah tu. Jadi dia nak Tia datang ke rumah tu untuk kemas balik keadaan yang dah bersepah. Itulah yang dia fikir masa tu. Dia tak fikir apa-apa yang buruk, dia tak fikir apa-apa yang mistik yang mungkin berlaku. Dan dia pun terus pergi ke rumah Hakim. Dalam pukul 10 malam macam tu, Tia tadi dah sampai dah dekat depan rumah Hakim. Masa tu dia pergi ke rumah Hakim tu dengan naik teksi. Dah sampai depan rumah tadi, dia pun terus pergi ke arah pintu yang kecil. Tahu kan kalau rumah orang kaya kan, dia ada pintu yang besar, gate yang besar tu, lepas tu ada pintu yang kecil yang kita boleh masuk tu. Dia pergi ke pintu pagar yang kecil tu. Dia masuk ikut pintu pagar tu. Lepas tu katanya dia berjalan lebih kurang dalam 100 meter baru dia sampai dekat lobi rumah. Jadi sepanjang dia berjalan daripada pintu pagar hingga ke lobi rumah tadi, pada masa tu pun sebenarnya dia dah tercium dah sesuatu yang sangat wangi. Dan baunya tu macam lembut macam tu je. Katanya macam bau mayang pinang. Saya tak pasti macam mana bau mayang pinang, sebab saya sendiri pun macam tak pernah bau kot yang macam gitu tu. Dalam masa yang sama juga, bulu roma Tia ni semuanya dah berdiri. Mana taknya dia berjalan seorang-seorang dalam keadaan yang lampu sama-sama kan. Dan tiba-tiba dia tercium sesuatu yang sangat wangi. Dah tu dia pun gosok-gosok lengan dia yang bulu romanya dah berdiri habis tu. Dia gosok-gosok lengannya sambil-sambil berjalan. Dan tiba-tiba dia perasan macam kaki dia dilanggar dengan sesuatu. Seolah-olah macam ada sesuatu yang mengelus-ngelus dekat kaki dia. Sesuatu yang berbulu. Time tu memang dia perasan macam ada sesuatu yang berbulu kan dekat kaki dia tadi. Dia terus berlari ke arah pintu rumah Hakim. Korang tahulah kan, kalau korang dah tengok video yang part 2 tu, yang ceritanya ada seekor harimau daripada alam sana ikut Tia balik rumah sebab dia sukakan Tia. Ya, itulah yang mengelus-ngelus dekat kaki dia tu. Dan tiba-tiba dia terdengar Kak Didi menegur. Cuma Kak Didi bukan menegur dia tau. Kak Didi cakap macam ni, Osman, jangan kacau Tia, mari sini. Dan rupa-rupanya Kak Didi memang tengah tunggu Tia pun masa tu. Rupa-rupanya macam yang kita fikirlah, bila Tia langkah je kaki masuk ke dalam perkarangan rumah tu, dia dah pun disambut oleh Osman Bakar ataupun harimau goib tu. Jadi masa tu yang dia rasa elus-elus tadi tu, rupa-rupanya si Osman Bakar dia mengelus-ngelus kepala dia dekat kakinya Tia. Seolah-olah macam haiwan ternakan kita lah macam tu. Tapi katanya mujur jugalah sebab dia tak menjelmakan diri pada masa tu. Dah tu Kak Didi tadi pun bersuara. Dia cakap macam ni, Tia, tolong akak ya malam ni. Akak kena mandi dekat bawah bulan penuh dan ditemani dengan seorang anak dara. Akak tahu Tia masih dara kan? Hakim tak pernah usik Tia kan? Masa tu Kak Didi tanya Tia dengan nada yang serius. Jadi Tia pun elinglah kepala kan. Katanya memang Hakim walaupun dia orang nak pergi ke mana-mana macam berkepit je, tapi memang Hakim tak pernah sentuh dia. Dah tu Kak Didi tadi cakap lagi, akak tahu kalau Hakim buat benda yang tak elok kat Tia, Tia bagi tahu akak. Tahulah akak kerjakan dia. Dan Tia ni pula cuma tersenyum je lah dengan apa yang Kak Didi cakap tu kan. Dan sebenarnya Kak Didi minta tolong Tia untuk siram dia dengan air rendaman bunga dan sambil-sambil Tia sekali kena berendam dekat dalam kolam tu. Katanya Tia ni juga akan dapat manfaat dia, dapat awet muda dan juga nak isteri wajah macam tu lah. Pada masa yang sama, sebenarnya Tia ni terfikir tau, ini adalah arahan ataupun dia ada pilihan untuk menolak benda ni. Dan tiba-tiba Kak Didi tadi dia pandang tepat, pandang tajam ke arah Tia. Seolah-olah macam dia boleh baca tau fikiran Tia ni. Dah tu Kak Didi tadi tanya, Tia tak boleh tolong akak ke? Dan Tia dia cuma jawab, sebenarnya Tia cuma takut. Yelah, Tia sendiri dia tak pernah nak buat sesuatu yang macam ni kan, yang mungkin kita boleh panggil ritual ke apa kan. Bayangkan mandi bunga dalam toilet pun tak pernah. Ini kan pula kena mandi bunga dekat dalam kolam yang besar gedabak tu. Dan yang paling penting di bawah bulan penuh. Dah tu Kak Didi tadi pun meyakinkan Tia. Katanya tak apa, jangan takut, akak ada. Kalau Tia nampak apa-apa, buat tak tahu je. Dah, Tia pergi mandi dulu kat ujung sana. Mandi daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dah tu pergi salin kain batik. Pakai kain batik je lepas ni. Nanti kita akan mandi lagi sekali dekat dalam kolam ni. Dah tu Tia pun anggukkan kepala je lah. Yelah, dia ikut je lah kan apa yang akak si Hakim ni suruh kan. Okey, lepas dah siap mandi semua, lepas tu dia pakai kain batik je macam yang disuruh tu kan. Dia pun keluarlah daripada bilik dan juga pergi ke arah kolam renang. Masa dia keluar daripada bilik tu, dia perasan ada satu kain kuning yang panjang
panjang sangat, dibentangkan seolah-olah macam red carpet macam tu kan. Tapi kain kuning ni dia bentang daripada kolam renang sampailah ke tingkat atas. So Tia ni macam pelik lah kan. Kain apa pula ni bentang macam gini kan. Masa dia tengok ke arah kain tu dengan mukanya yang berkerut macam pelik macam tu kan, tiba-tiba je Hakim tegur dia. Hakim cakap, Tia, Kak Didi tunggu kau kat luar. Maaflah sebab bohong kau hal kemas rumah tu. Tu idea Kak Didi. Aku dah sampai situ je dia cakap. Dia sendiri pun mungkin tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak sepilin apa dengan si Tia ni. Masa tu kan si Tia ni pakai kain sarung je kan. Jadi Hakim ni pun macam tengok atas bawah. Yelah, belum sah lagi suami isteri kot. Dan Tia cakap, tak apa, nanti je lah kita berbual. Kau tak payahlah tengok aku atas bawah macam tu. Dan Hakim pula pada masa tu dia cuma gelak aje. Dan tak lama lepas tu Kak Didi tadi pun panggil Tia. Tia, cepat macam tu kan. Dah Tia pun pergi ke arah Kak Didi yang ada dekat kolam renang dan ditinggalkan Hakim yang ada dalam rumah. Dah tu Kak Didi cakap, lepas ni lampu dekat rumah ni semuanya tak akan ditutup. Kita akan dalam gelap lah lepas ni. Dah tu Tia tolong siramkan air bunga yang ada dalam baldi ni sebanyak 7 kali daripada kepala akak sampai ke kaki akak. Jadi dekat situ juga sebenarnya ada sebuah kerusi tau. So dia cakap nanti akak akan duduk dekat atas kerusi ni dan Tia akan duduk dekat belakang akak. Tak habis dekat situ je. Kak Didi tadi bagi amaran dekat Tia ni. Pastikan Tia ada dekat belakang akak. Jangan ada dekat depan. Dan jangan pandang muka akak walaupun apa je yang berlaku. Dia faham? Kak Didi tanya dia. Dan Tia ni pula, dia cuma menganggukkan kepala je. Dia rasa takut sangat masa tu sebab dia tahu apa yang dia tengah buat sekarang ni adalah berkaitan dengan ilmu-ilmu gaib ataupun berhubung dengan makhluk gaib. Jadi dia cuma mengangguk je dan dia pun dah tak boleh nak berpatah balik dah sebab dia dah ada dekat situ. Dah dalam keadaan yang pakai kain sarung je tu kan. Dah tu Kak Didi tadi bagi tahu lagi yang lepas dia dah disiram 7 kali tadi dengan air bunga tu, dia akan masuk ke dalam kolam dan si Tia ni kena membontoti dia. Kena follow dia daripada belakang. Jangan Tia dulu yang pergi ke depan macam tu lah kan. Katanya lepas dah berendam dalam kolam tu, barulah dia orang akan naik. Tapi Kak Didi ni yang akan naik dulu dan Kak Didi akan pijak kain kuning yang dah dibentangkan tu. Dan katanya pastikan Tia jangan pijak kain kuning ni. Dah tu dia cakap lepas dah keluar daripada kolam ni, Tia pergilah siram badan dulu dekat pancuran dekat luar tu kan. Dan tuala pun dah ada disediakan dekat situ. Jadi dah terima dah semua maklumat, dah terima dah semua arahan daripada Kak Didi tadi. So diorang pun tunggulah masa untuk diorang buat upacara tu. Dah tu Kak Didi tadi cakap tepat jam 12.30 malam je Tia dah boleh mandikan akak dah. Dan lepas daripada saat tu akak dah tak akan bercakap lagi. Akak akan diamkan diri. Jadi Tia ni pun angguklah, faham kan. Dan tak lama lepas tu semua lampu dekat rumah tu ditutup, digelapkan, switch off. Jadi pada masa tu hanya lampu jalan je yang diorang nampak sama-sama cahaya lampu tu kan. So macam yang diarahkan, tepat je pukul 12.30 malam Tia mula siram Kak Didi dengan air bunga. Siraman pertama, siraman kedua, sampailah siraman ketujuh. Katanya bau wangi air bunga tu sangat-sangat mengasyikkan, sangat-sangat wangi dan juga segar. Jadi masa tu dia dah siram dah Kak Didi dengan 7 siraman air bunga tu kan. Dan daripada sisi mata dia ni, dia perasan macam ada bayangan seorang budak lelaki berpakaian putih ada berdiri dekat sebelah dia. Cuma bila dia menoleh, dia tengok tak ada siapa-siapa pun dekat tepi. Lepas dah selesai 7 siraman tadi, Kak Didi tadi pun bangun perlahan-lahan dan Tia pula dia cuma menunduk je. Dia memang tak berani langsung untuk pandang ke arah Kak Didi. Dah tu Kak Didi pun berjalan perlahan-perlahan pergi ke arah tangga untuk masuk ke dalam kolam. Tia ni pun ikutlah dekat belakang kan, slow juga masuk ke dalam kolam juga. Masa ke dalam kolam tu Kak Didi dia berdiri tegak je dalam kolam dan muka dia ni ataupun mungkin mata dia tu tengah memandang bulan pada masa tu. Sebab katanya dia mendongakkan kepala memandang ke arah bulan dan tiba-tiba Kak Didi tadi dia boleh menari-nari dekat dalam kolam. Masa tu sebenarnya Tia nak tengok apa yang dah berlaku dengan Kak Didi kan, apa yang Kak Didi buat. Cuma dia takut kalau dia terpandang wajah Kak Didi. Sebab Kak Didi dah bagi amaran tadi kan, jangan pandang ke arah muka dia. So masa tu dia cuma tundukkan kepala dan dia pejamkan mata rapat-rapat. Dalam pada masa yang sama, dia boleh dengar ada tapak kaki yang sedang berjalan mengelilingi kolam tu tau. Masa itulah dia beranikan diri, dia buka mata slow-slow dan pada masa tu dia terpandang dekat seekor harimau putih yang tengah memandang tepat ke
arah dia. Bila mata dah bertentang mata tadi, dia terkejut, dia tersentak kan. Dan pada masa itulah dia cuma beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim macam tu. Dah tu dia pun pejamkan mata balik. Dia memang dah tak nak tengok dah penampakan apa-apa. Masa tu dia terfikir tau, mesti inilah Osman Bakar yang selama ni duduk ikut dia, duduk mengelus-ngelus kat kaki dia dan yang sukakan masakan dia tu. Dah lama ada dalam kolam tu, dia pun buka lah mata perlahan-lahan kan, sebab dia rasa macam sunyi macam tu, macam dah tak ada orang. Bila dia buka mata, dia tengok Kak Didi dah tak ada. Dan pada masa tu tinggal dia seorang je dekat dalam kolam tu, dengan Kak Didinya yang dah tak ada, dengan Hakimnya yang tak tahu ke mana. Bayangkan dia ada dalam kolam seorang-seorang dalam keadaan rumah tu yang gelap gelita. Masa tu dia terfikir, tak mungkinlah Kak Didi ni boleh keluar daripada kolam, sebab dia tak perasan pun ada pergerakan dalam air tu yang mungkin katanya Kak Didi tu keluar daripada kolam kan. Dia tak sedar pun tu semua, dia tak rasa pun yang Kak Didi tu dah pergi daripada sisi dia. Masa ni lah jantung dia tu dah berdegup laju dah. Dah tu dia pandang sekeliling, pandang kiri, pandang kanan, pandang belakang semua kan. Tak ada siapa-siapa pun, senyap sunyi. Dah memang dah tak fikir panjang dah. Dia fikir dia cuma nak keluar daripada kolam tu, pergi dapatkan Hakim dan hantar dia balik rumah sekarang juga. Masa dia tengah pandang-pandang sekeliling tu dan juga nak keluar daripada kolam tadi, tiba-tiba je dia terdengar air dalam kolam tu boleh berkocak-kocak tau. Seolah-olah macam ada sesuatu dekat belakang dia tengah main air. Dah dia terfikir, siapa pula dekat belakang aku ni kan? Tadi macam tak ada siapa-siapa. Sekelilingnya ni tak ada orang pun. Dia nak pandang belakang, nak tengok apa yang kat belakang ni kan. Dan tiba-tiba dia boleh terdengar dengusan harimau dan dia boleh rasa nafas harimau tu memang betul-betul dekat dengan dia. So masa tu dia dah tak fikir panjang, dah cancel lah nak tengok ke belakang. Dia dah tahu dah siapa yang ada kat belakang ni. Dalam masa yang sama juga dia fikir, dia tak nak kalau dia pandang belakang tiba-tiba sekali harimau tu boleh masuk ke dalam kolam, dan dia pun tak nak jadi makanan harimau katanya. Masa tu dia cepat-cepat berenang sampai ke tebing kolam dan dia tundukkan wajah dia dengan keadaan mukanya ni ada dekat dengan tebing kolam tu kan. Sebab katanya dia tak nak tengok apa-apa sekalipun. Dia tak nak tengok penampakan harimau tu ataupun dia tak nak tengok Kak Didi, sebab katanya kedua-duanya pun menyeramkan. Dan masa dia ada kat tebing kolam tadi, masa dia menunduk je muka dia ke arah air kolam, time ni dia perasan macam ada seseorang berjalan dekat depan muka dia. Dia memang dengar bunyi tapak kaki orang berjalan tu, dan dia pun pandang lah kan ke arah seseorang yang tengah berjalan tu kan. Bayangkanlah, yelah dia kan ada dekat tebing tadi kan, dan mukanya sama tinggi dengan tebing kolam tu. Jadi orang yang berjalan tu betul-betul dekat depan muka dia lah kan. Bila dia tengok ke arah orang yang berjalan tu, katanya orang tu berjalan dalam keadaan menjinjing. Bukannya berjalan macam biasalah merata ke permukaan bumi ni kan. Dan masa tu dia fikir itu tak ada orang lain dah, itu adalah Kak Didi. Cuma dia terfikirlah juga, tak sakit kaki ke jalan macam itu? Dan sebenarnya langkah Kak Didi tu diikuti dengan langkah harimau putih yang dia nampak sebelum ni. Ya, Osman Bakar ada berjalan dekat belakang Kak Didi. Yang paling menyeramkan, dia boleh dengar dengan jelas dengusan harimau putih tu tau. Dan tak lama lepas tu harimau tadi berjalan makin jauh, lepas tu dia menghilang dalam kegelapan macam asap tipis. Dan Kak Didi pula dia berjalan ikut laluan kain kuning yang dah disediakan tadi, dan dia terus meluru ke arah tingkat atas. Masa itulah Tia ni ditinggalkan sorang-sorang dekat dalam kolam. Jadi sebenarnya yang sebelum ni yang dia tak nampak pun dekat mana Kak Didi berada tu, sebenarnya Kak Didi masih lagi ada dekat sekitar kolam, tapi dia tak nampak penampakan Kak Didi. Tia yang ada dalam kolam sorang-sorang tu, dia macam termenung je tau. Dia macam terfikir balik apa sebenarnya yang dah berlaku. Dan tiba-tiba Hakim datang dan juga tegur dia, "Sayang, tak nak keluar daripada kolam ke? Sekejap lagi abang-abang aku balik." Masa itulah dia macam tersentak tau. Dia macam terkejut, tersedar balik daripada lamunan dia. Dan barulah dia perasan yang lampu dekat rumah tu semuanya dah dihidupkan. Jadi pada masa tu Hakim tolong Tia ni keluar daripada kolam dan tunggu Tia masa Tia bilas badan dia tu dekat air pancuran tu kan. Dah tu Tia ni siap-siap pakai pakaian semua, dan Hakim tadi pun hantar Tia untuk pulang ke rumah. Dalam masa on the way tu Hakim tanyalah, "Kau okey tak Tia?" Dan Tia pula
dia elingkan kepala dan cakap aku tak okey. Dah tu Hakim dengan Tia sama-sama mendiamkan diri. Mungkin juga sebab Hakim ni rasa bersalah dengan Tia kan. Dia lah rasa bersalah sebab melibatkan Tia dalam hal-hal macam ni. Dan Tia pula, dia cuma mengeluh je. Dia termenung, dia terfikir apa yang dia dah buat dan dia cuma pujuk diri dia sendiri. Dia buat ni semua sebab dia sayangkan Hakim. Dan pada masa tu dia fikir kalau dia betul-betul sayangkan Hakim, dia kena terima semua ni. Dia kena biasakan diri dan juga terima keluarga Hakim ni dengan hati yang terbuka. Katanya sejak peristiwa pada malam tu, Tia lah yang selalu teman Kak Didi ni untuk mandi bunga. Dan keluarga Hakim pun layan Tia ni makin elok. Mungkin juga sebagai tanda terima kasih kan. Sampaikan dia orang selalu belikan hadiah untuk Tia, bawa Tia bercuti, sampaikan keluar negara tau. Katanya sebulan sekali, setiap 15 hari bulan, Tia kena masak nasi biryani untuk Osman Bakar, yang harimau putih tadi. Dan yang paling dia minat, paling dia favorite food dia adalah nasi biryani kambing. Okey, genap 3 bulan lepas peristiwa mandi bunga tadi, Tia dah pun diterima bekerja dekat salah sebuah bank yang ada di Bangsar. Masa dia bekerja dekat bank ni lah, dia mula jual produk-produk insurans. Hujung-hujung minggu je, dia akan sibuk dengan jumpa dengan klien, jumpa dengan orang yang nak beli insurans dengan dia kan. Dan juga biasanya dia akan jumpa dengan kawan-kawan yang sama bidang dengan dia. Yelah, nak jadi penjual insurans ni bukannya senang kan, nak kena belajar juga. Jadi dalam pada masa yang sama, si Tia ni sebab jadualnya pun dah penuh kan 1 minggu, dia sendiri pun dah jarang lah pergi ke rumah Hakim. Dan Hakim pada masa tu, dia ada ambil kursus berkaitan dengan kimpalan bawah air dekat area Kajang. Dan tak lama lepas tu, dia bekerja dalam bidang oil and gas. Katanya kerja Hakim ni banyaknya di luar kawasan, outstation macam tu lah kan. Dan diorang sendiri pun makin jarang berjumpa. Kadang-kadang sampai berbulan-bulan diorang tak jumpa. Jadi dalam pada masa tu, diorang dah makin sibuk dengan kerja masing-masing, dah makin sibuk dengan kerja masing-masing, sampaikan diorang memang kurang sangat habiskan waktu bersama. Cuma dalam masa yang sama, Tia masih lagi teman Kak Didi untuk mandi bunga setiap 3 bulan sekali. Tak lama lepas tu, Tia mula fikir tentang masa depan dia. Dia nak ada keluarga, dia nak berkahwin, nak ada anak kan. So sebenarnya dah bertahun-tahun dah dia pujuk Hakim untuk berkahwin dengan dia, ataupun sekurang-kurangnya bertunang ke apa kan, ada ikatan yang rasmi. Cuma Hakim, dia nampak macam keberatan tau. Dan bila ditanya tentang perkahwinan, dia seolah-olah mengelak. Dia tak nak berbincang tentang perkahwinan pada masa tu. Hakim cakap yang diorang tu masih muda dan duit yang dia kumpul pun masih lagi belum cukup. Dah tu dia bagi alasan yang akak dan juga abang dia masih lagi belum berkahwin. So dia tak naklah lakah bendul ke apa kan. Cuma Tia pada masa tu dia fikir yang Hakim ni sebenarnya tak nak berkahwin dengan dia. Bukan tak nak berkahwin langsung, tapi tak nak berkahwin pada masa tu. Dan Tia tahu yang Hakim ni cuba reka-reka alasan. Yelah, katanya duit tak cukup lah, akak dengan abang ni belum kahwin lagi lah, tak nak lakah bendul semua kan. Dia tahu yang Hakim cuba bagi alasan tu semua sebab mungkin Hakim belum lagi bersedia untuk berkahwin pada masa tu. Dan Tia fikir kalau Hakim ni nak kahwin pada masa tu, ayah dia lebih daripada cukup untuk adakan majlis tu, untuk cari hantaran ke, mas kahwin ke, apa-apa je lah kan. Sebab dia orang kan orang kaya. Jadi bila benda ni berlarutan, tanya pasal perkahwinan je bagi alasan, tanya pasal perkahwinan je bagi alasan kan. Sampaikan satu saat Tia terfikir, Hakim ni dia tak nak kahwin dengan aku ke, ataupun kakak dia yang tak bagi dia kahwin dengan Tia. Sebab masa tu dia fikir yang kakak dia perlukan seorang anak dara untuk buat ritual mandi bunga tu kan. Jadi kalau Tia ni dah berkahwin dengan Hakim, dah tak adalah anak dara tu. So masa ni lah Tia rasa yang diri dia dipergunakan. So dia pun kena fikir tentang masa depan dia kan. Jadi pada masa tu dia fikir sampai bila dia nak hidup dalam keadaan macam ni. To be continue. Okay, kita akan sambung cerita ni untuk part yang keempat. Dan korang tunggulah, mungkin hari 2 lagi ke, mungkin minggu depan ke, tengoklah macam mana. Okay, jadi saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.